Hello, selamat pagi semua. Selamat pagi Asia. Bertemu kita sekali lagi hari ini bersiaran hari Ahad 18 Oktober 2020 dalam Borak Tesipeng. Saya Ghazali Zawawi. Saya Nuri Ismail. Saya Marzela Sigai. Saya Osha Basri. Dan macam biasa dalam Borak Tesipeng bukan saja kami berikan solusi kepada anda, juga inspirasi. Jadi apa antara topik yang akan kita kupas pada hari ini? Kalau Gas akan bincang mengenai topik bundle atau original. Kalau Marzela suka pakai bundle atau original? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh? Tak memilih. Kalau Nurul? Dua-dua boleh. Osha? Tak kisah. Tak kisah. Janji muat. Betul. Ada banyak sebenarnya kelebihan yang kita nak tahu pasal pakaian bundle ni, juga antara kekurangan yang akan kita kupas sebentar saja lagi. Nurul? Nurul mengenai seorang pencinta haiwan eksotik. Eksotik. Nak tahu? Apa dia tu? Tunggu selepas ni. Takutnya saya tak nak Okay, lah. Osha, topik pula apa hari ni? Saya nak ajak anda pergi berjalan-jalan. Sia Situ Sarawak. Wah. Kita nak explore a place like no other. Dengan cerita Sia Situ Sarawak mengadakan pelbagai promosi kan? Ya, betul. Jadi kepada anda yang berada dekat Sarawak, yang ada Mas Tautin dekat Sarawak, so make sure you guys stay tuned. Si cantik manis Marzela, apa topik pada hari ini? Okey, kalau semalam Gas bercakap pasal terendak. Hari ini kita ada sesuatu tentang sejarah di muka. Nak tahu? Tunggu selepas ini. Terendak di muka. Hari ini di muka, tapi kita bincang pasal jerunai. Sejarah jerunai. Okey. Jadi jika anda ingin hantarkan sebarang cadangan ataupun komen kepada kami, hantar sahaja di borak@tvstv.my. Selepas ini macam-macam topik akan kita kupas dalam Borak Tesipeng. Stay tuned. Anda masih lagi menonton Borak Tesipeng. Okey, tadi Gas ada cerita tentang original ke, bundle ke. Dia ada tanya Osha. Osha tak kisah sebenarnya. Ori ke, bundle ke, janji boleh pakai, janji boleh muat. Betul. So, story you pula? Kalau Marzela suka pakai original ke bundle sebenarnya? Dua-dua. Dua-dua Tak kisah apa Kalau pasal kita bundle. lihat kalau kita lihat penampilan wanita cantik manis. Jangan Gas, jangan nak charge. Wanita teragung dalam TVS ni. Dia punya penampilan orang kata sangat high standard. Ataupun menampakkan ciri-ciri selalu membeli barangan-barangan mewah dan sebagainya. Tapi hari ini Marzela mengakui juga pernah memakai pakaian daripada bundle. Sebab apa? Hari ini adalah 18 hari bulan Oktober. Pertengahan bulan. Semuanya orang kata sedikit pokai. Jadi bagi setengah orang, bundle adalah alternatif yang sangat sesuai kepada mereka sekiranya mereka hendak membeli belah. Setuju tak Nurul? Betul, setuju. Sangat setuju. Sebab bagi Nurul, kalau pakaian bundle ni asal cantik, asal pandai menggayakan, mix and match. Orang tak tahu pun. Tak tahu pun. So, you pakaian bundle apa yang you pernah ada, yang you pernah beli? Pakaian bundle apa? Random pick kan Nurul? Ya, random. Ada jaket, ada baju. Pernah tak datang syuting di set Borak Tesipeng pakai pakaian yang dibeli dari bundle? Pernah tak? Nak tahu tak? Jangan risau. Kami Gas saja. Jangan risau. Sebab jangan malu untuk pergi ke pakaian Betul. yang menjual pakaian bundle ni. Sebab apa? Pertama, kelebihannya adalah pakaian yang dijual sangat-sangatlah murah. Betul. Dan kebanyakan antara barang yang dijual adalah daripada luar negara. Betul. Yang branded original pun ada Jepun, juga. Amerika Betul. Syarikat dan Korea. sebagainya. Korea. Gas sendiri ada tak memiliki barang-barang bundle? Kalau Gas secara jujur pernah beli barangan bundle, tapi mungkin ada juga keburukannya. Mungkin Gas punya kulit ni a bit sensitif, jadi bila kita pakai pakaian bundle ni dia macam ada gatal-gatal sikit. Tak basuh ke dulu? Mungkin Jadi Gas cakap barang bundle ni tak hygiene. Tak, bukan. Apa-apa pakaian kita beli daripada kedai berjenama ke dan sebagainya. Tambah-tambah lagi sekarang adalah musim COVID-19, kita kena cuci dahulu baru pakai. Macam saya pernah beli winter jacket. Kan winter jacket tu mahal. Betul. Okay, beratus-ratus. So I went to this bundle shop. Saya beli cantik tau, dia bulu-bulu kepuk-kepuk macam very Nampak macam mahal kan? rasa macam Kim Kardashian lah. gitu. Tiba. Wanita-wanita familiar. Kan? Tapi saya
saya beli dengan harga RM25 sahaja. Wow. And then dia nampak stylo. Dari harga ratusan, ribuan, Osha beli hanya dengan RM25 je. Dan saya pakai Itulah fly kelebihan overseas. barangan bandel. Betul. Baju tu masih ada lah. Masih. Nak ke saya bawa nanti? I sepatut bawa lah kan. Dia Kita nak jacket. pakai untuk tempoh masa yang pendek sahaja. Betul. Rasa rugi kalau kita beli Nak berbelanja lebih ribuan, sangat. ratusan. Jadi bandel adalah alternatif kepada anda di luar sana. Juga kalau kita berkeluarga, punya anak-anak kecil yang kita tahu cepat membesar. Kalau kita beli baju yang berjenama yang mahal, sekejap je mereka pakai. Betul. Boleh dikatakan hanya sebulan ataupun 2 bulan sahaja dah tak dapat pakai lagi. Jadi kalau anda nak beli bandel, nak beli 10 pun tak apa sebab harganya murah. Ada satu baju RM5 sahaja. Betul. Jangan malu. Murah daripada tu pun ada. Jangan malu untuk menggayakan Pakaian. bandel, pakaian bandel. Dan orang kata, saya suka satu benda ni. Saya tak malu mengaku. Betul. Jangan malu mengaku diri kita tak ada duit. Betul. Lagi malu kalau kita mengaku belagak macam ada duit. Pakaian branded tapi Bank kosong. Orang Poket satu kosong. statement tu biar apa asal bergaya. bergaya. Sebab bandel dan orang kata barang ciplak ataupun kopi ni adalah dua perkara yang sangat berbeza. Tapi kalau gas, bandel adalah barang yang tak sabar nak cerita. Banyak nak tanya ni. bandel ni adalah barangan yang original, yang asli tetapi mungkin sudah pun dipakai dan kalau ada bernasib baik ianya masih baru. Kalau barangan tiruan ni memang barangan yang memang tak boleh lah. Tak boleh dipakai Kita lah. janganlah pakai barangan tiruan. Tak boleh juga sebab kalau kita sebagai pengusaha, kalau kita memiliki produk and then orang pakai barangan Sangat tiruan, kecewa. memang tak boleh lah kan. Tapi bandel lagi acceptable. Betul. Tapi jangan support benda-benda tiruan. Nurul, apa Kalau yang nak Nurul kalau katakan gas, tadi? gas akan pilih pakaian bandel ataupun tiruan. Kalau gas Kedua-dua, Gas. Kalau gas akan pergi ke bandel. Gas prefer lagi bandel sebab tiruan tu gas rasa macam kalau kita pakai pakaian tiruan, korang pernah tak rasa satu perasaan yang tak puas? Tak Sebab berpuas. kita tahu dia tiruan. Betul. Kalau kita pakai pakaian bandel sekalipun, kita dah cuci, kita pakai, kita rasa macam kita puas hati. Kita beli murah. Pak kata orang, Allah membeli, menang memakai. Jadi kita nak tahu juga antara tinjauan orang ramai mengenai pakaian bandel atau original. Saksikan. Original ke bandel? Original kot. Sebab I tak reti nak cari baju dekat bandel. Sebab I rasa baju lelaki lagi senang berbanding baju perempuan sebenar-benarnya. So I choose original daripada bandel. Pilih bandel ke original? Bandel lah. Kenapa? Sebab bandelnya murah and then ada yang Gig dapat pakai lah. Yang recycle lah. Original? Original ada yang murah, ada yang mahal. So beli naik aja lah. Dua-dua boleh je. Aku pilih original. Kenapa? Because quality lah. So bandel tak ada kualiti lah? Bandel? Bandel quality lah tapi tak bang reject lah. Because aku prefer original lagi lah. And then yang lebih efektif lagi benda. Dan kepuasan aku juga. Bersama kami dalam Borak Tesipeng. Jadi Osha tadi cakap nak bawa kami pergi jalan-jalan. Nak pergi mana tu? Kita nak pergi Siasito Sarawak. Osha nak bawa anda pergi berjalan-jalan sebab sekarang ini sedang berlangsungnya kempen Siasito Sarawak. Yang mana yang sedang menonton kan, mereka sedang mengadakan promosi sehingga 15 hari bulan Oktober. Kalau anda nak pergi Melancong. cruise dekat River menyusuri cruise. Sungai Sungai Sarawak. Bukan saja ada dekat Kuching, ada dekat Miri, dekat Bintulu dan macam-macam lagi ada. Kalau tak silap saya berpuluh-puluh aktiviti diadakan. Macam you dekat Sarawak, dekat mana juga you pernah pergi? Nurul dah pergi Miri, dah pergi Bintulu, dah pergi Sibu, banyak tempat lah juga. Sebab Nurul banyak berjalan kan. How about masuk dalam gua ke apa tu ke? kurang sikit. Kenapa Gas mungkin selalu. dalam kempen Siasito Sarawak ada menawarkan tempat-tempat yang unik di Sarawak seperti gua dan sebagainya ke? Ya betul dan sebenarnya kan untuk ini dia ada package tahu, dia ada package lawatan sehari, dia ada lawatan semalaman dan juga package penginapan. Dan yang paling best ditawarkan pada kalau tak silap saya 50% discount. 50%? Yes, Setengah harga? Yes, dan ini sebenarnya khas untuk anda warga Sarawak dan juga anda yang bermastautin di Sarawak. Jadi
Dengan musim-musim COVID sekarang ni kan, kita nak keluar negara tak boleh, nak keluar ke sana tak boleh. So kita jalan-jalan lah. Kalau anda berada dekat Miri sebagai contohnya, pergilah dekat Gua Nia, berjalan-jalan lagi. Dan sebenarnya musim COVID ni banyak tempat-tempat yang kita actually tak tahu. Betul. Dan ramai juga yang pergi jangkau waterfall for example kan, yang tak ramai people discover tempat tu. Tapi kita banyak tengok dekat social media, ramai yang kongsi ada waterfall ni, kat sana, kat situ. Sangat seronok guys. Saya setuju sangat dengan apa yang Osha katakan sebab sekarang ini dalam musim COVID-19, musuh halimunan, kita tak tahu, kita berdepan dengan orang kata benda yang kita tak nampak. Jadi kalau kita nak pergi ke luar negara sekalipun sempadan dah dibuka nanti, pasti ramai orang masih ragu-ragu nak pergi luar negara. Jadi ini adalah promosi yang perlu anda grab. Jangan lepaskan peluang untuk orang kata jadikan sebahagian keluarga, diri dan keluarga anda untuk merebut promosi pada program Siasat Sarawak ini. Yap, betul. Jadi Osha nak pergi mana selepas ni? Saya nak pergi tengok Irrawaddy Dolphin. Irrawaddy. Dekat Santubong. Is it? Dekat Santubong, dekat apa nama yang saya tulis ni tak tahu, tapi yang saya tahu dekat Santubong. Tapi nama dia Irrawaddy Dolphin. Google lah, senang lah cerita. Tengok dolphin. Selalu orang tengok dolphin kat luar negara kan. Tapi ni pergi tengok. Pun ada. Habis show ni apa kata kita orang Hari ini kan hari Ahad. Salah dia. Kita cucuri pergi nanti. dan kalau anda nak tahu nak berjalan dekat mana lagi, kalau nak cari idea, nak pergi sini, nak pergi situ, jom kita ajak anda berjalan-jalan. Jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami dalam Borak Teh Sipeng. Kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng bersama Nurul. Hari ini ialah seorang pencinta haiwan eksotik. Apa khabar Encik Salihin? Alhamdulillah, khabar baik. Dia ni kenapa lapar ke? Tengok. Osha kenapa duduk belakang? Sebab Duduk Syah. tak nak. Jauh, jauh. Ini adalah social distancing bersama ular. Aku takut. Kita ada penjarakan fizikal. Okey, untuk pembukaan cerita kita tentang ular-ular ni kan, nak tanya dulu Cik Salihin, nama ular kuning tu apa? Yang tu apa? Yang tu apa nama? Yang kuning ni nama dia Melati. Melati. Melati kau. Melati yang paling besar Saya kan. guna gambar, nama-nama yang orang lama dulu lah. Menarik. Yang ni Bibah dan yang ni Bibah. Melati, Bibah. Yang ni? yang Leha. ni kita panggil merah je. Ini jenis ular Semua apa ni ni? perempuan. Tak, semua ni perempuan. Betina. Yang perempuan tu Mazela. Yang Melati dengan Bibah ni betina. Betina. Ini jenis ular apa ni? Yang ni Sawa. Sawah. Mak dah. Yang ini Ball Python dan ini Burmese Python.
Tak semua orang cintakan haiwan eksotik. Betul. Jadi kenapa Salihin memilih haiwan eksotik ni sebagai haiwan peliharaan? Yang pertama sekali sebab kita minat dengan kelainan daripada yang orang biasa buat kan. Biasa simpan kucing, arnab. Jadi hari ni kita nak tukar mindset. Jadi kita Lain daripada yang lain. Lain sangat. simpan Memang lain. Dari mana datangnya keberanian dengan haiwan-haiwan sedemikian? Sebab ada jenis orang macam saya ni ada kata orang fobia kan. Betul. Macam you sendiri macam mana? Sebelum ni Mula-mula takut dulu ke? memang ada fobia sikit lah. Tapi bila dah selalu pegang, dah selalu main, bagi makan. Macam biasa dah. Macam mana penerimaan keluarga? Penerimaannya ada dua. Yang pertama yang boleh terima dan yang kedua memang tak boleh terima. Adakah semua satu family pencinta Kalau ular? family saya memang Semuanya pencinta ya, haiwan termasuk eksotik. anak-anak semua dia suka lah. Ya Allah. Suka? Ikut jejak lah. So benda ni dia gas. Benda ni dia kalau dah satu family suka kan anak-anak. Benda ni Wan Sarawak macam mengaraikan lah dalam rumah. Kan ada merata-rata ke? tempat simpanan yang pun. Kita simpan dia dekat dia ada box untuk simpan ular tu sendirilah. Oh, macam ni lah. Ya. Allah Pernah tak kalau dekat rumah sambil saya tengok TV kan, main ular bawa sini, main-main tengok TV macam sama-sama. jadi biasa bersantai anak- bersama. anak yang bongsu tu suka main ular kan, dia minta. Dia ingat bukakan ular ular tu untuk dia. cushion kan. Macam jaga pula macam mana? Dia makan berapa ada, kali, dia makan apa? pantang Penjagaan larang dan Maintenance sebagainya. cost dia. Maintenance cost dia banyak orang beranggapan bahawa haiwan eksotik ni agak mahal kan. Tapi di sebaliknya ular ni dia makan hanya 1 bulan untuk 1 kali. Contohnya ular ni dia makan 1 bulan 1 kali dan makanannya anak ayam. Yang ni dah makan lah semua. Dah. Kalau hari-hari dia ada makan macam Tak snacking ke? nak. Yang mana? Kalau hari-hari dia ada makan ke? Snaking. Popcorn ke, keropok ke. Yang tu tak. jenis Tak ada. makanan Dia yang memang dia tak ada makan. lah. Dia makan, dia telan, kemudian dia rest. Untuk 1 month, dia salin kulit, kemudian bagi dia makan lagi. Pernah tak alami pengalaman yang ular tu hampir membunuh pemilik haiwan eksotik itu sendiri? Cakap ni tak ada lah. Tak ada. Cuma kalau yang cakap orang yang patok-patok manja tu ada lah. Kalau dia Tapi tak ada bisa. Tak ada. Ini bukan jenis berbisa. Oh, okey. ini ular sawah. Ini sawah. Malam ni mesti saya mimpi. Mimpi. Mimpi Dengan didatangi batuk ular. Nak tahu juga kalau dia mengeras macam ni sebenarnya dia Dia menggeliat. Dia macam dia takut jatuh. takut Dia jatuh. nak satu tempat. Nurul letak atas paha. Masya Allah, subhanallah. Aku baca ayat kursi. Kita dah janji kan sebelum siaran ini bermula, kita dah janji dengan ni tim Nurul adalah satu-satunya host yang akan membawa ular. Jadi Seperti yang kita lihat dalam ni guys, Ada sisik kan? sisik. Mana sisik? Oh, ni dia dia betul- dia bersalur bertukar kulit. kulit. Bertukar kulit. Punya ikan. Dia macam mana dia bertukar kulit? Sebulan setiap kali dia makan dia akan bertukar kulit? Yes. Setiap kali dia makan, dia membesar, dia akan tukar dia punya kulit. Selain daripada ular, ada tak haiwan-haiwan eksotik lain di rumah? Ada Iguana. iguana. Kan? Ya Allah. Biasa normal memang simpan iguana. Kalau peminat eksotik kan. Iguana, ular, burung, burung hantu. Buka zoo je lah Cik Salih. Tak pernah dapat kecaman daripada jiran ke apa ke yang mengatakan dia Ular macam, kau "Eh, masuk rumah pelik aku lah." Pelik lah dia ni pencinta haiwan ular. haiwan Setakat ni belum ada lagi lah. Malah mereka mungkin lebih tertarik untuk datang ke Lebih rumah lepas kita melihat. bagi mandi ular kan, dia orang Eh, keluar ular rumah mandi tengok. juga? Ya. Kita bagi mandi pakai dia shampoo. 1 minggu 1 kali. Okey, kita nak tahu antara pantang larang yang mungkin perlu dijaga oleh pemilik-pemilik haiwan eksotik ni. Apa pantang larang? Larangnya kena bagi macam orang kena jaga kebajikan haiwan peliharaan kita lah. Jangan diabaikan, tak dibagi makan, tak dibagi air. Jadi kita perlu buat penjagaan yang lebih pada orang cakap apa? Perhatian lebih kepada haiwan-haiwan eksotik ni. Tak boleh dibiarkan macam kucing boleh. Kita biarkan
Yalah. Jadi kalau nak pergi travel ke nak balik Betul? kampung ke, Aha. macam mana dengan ular-ular ni? Adakah dibawa sekali ataupun Diorang jaga sesama sendiri. Dia balik kampung juga. contoh? So biasanya kita ada member-member yang boleh tolong jagakan lah. Letak dekat pet shop pun boleh. Pet shop. Dia orang ada menyediakan perkhidmatan lah untuk jaga ular dalam masa 2-3 hari kita bercuti kan. So lepas ni apa lagi haiwan lain ataupun nak menambah koleksi ular ke macam mana? Buat masa ni belum lagi lah sebab dah banyak. Tanggungan. 8 ekor lah. 8 Ya ekor Allah, ular itu di hari rumah. tu. 8 ekor ular di rumah, iguana ada berapa ekor? Iguana ada 2 sepasang. Ular, iguana lagi? Blue tongue skink yang mengkarong tu. Kemudian burung hantu. Apa lagi? Yang frog tu katak. So macam kalau orang luar ataupun nak show off collection haiwan eksotik ni, ada tempat tertentu yang selalu menjadi tempat untuk Biasanya tunjuk kalau exhibition kita ni. orang ada kelab kan, kita orang selalu buat expo dekat mall-mall. Kadang-kadang ada yang panggil kita orang daripada Jabatan Kebajikan, daripada mana-mana yang company yang berminat nak buat pertunjukan haiwan eksotik, jadi dia orang panggil kita orang lah. Masa tu baru kita keluar kita punya haiwan. Kalau tak silap saya, Encik Salihin dan tim juga ada buat pameran di Damai, Santubong kan? Yes. Macam mana sambutan daripada orang yang datang? Sambutannya memang menggalakkan lah. Terutama sekali bagi kanak-kanak yang baru nak mengenali binatang-binatang eksotik ni kan. Jadi mereka lebih tertarik dengan binatang eksotik. Betul. Jadi apa yang dapat Gas gambarkan di set Borak Tesipeng pada hari ini, suasananya sangat menggerunkan bagi kami bertiga, kecuali Nurul. Sebabnya Nurul takut sebenarnya kan. Tapi dia belagak Nurul tak tak boleh takut. rasa takut. Okey. Sebelum kita tutup kisah ular ni, mungkin ada tips untuk mereka yang takut ular. Bagi Peganglah ular. batu sedikit. demi Borak Tesipeng, Gas akan cuba bawa ular ni, apa nama dia? Bibah. Bibah. Kalau Mazila takut, dia tahu. Kau suruh dia hantar kau nak pergi sana. Tak nak. Kam. Kau nak pergi sana. Tips dia, Mazila, duduk. Tips dia macam mana? Okay, Jangan sekali. Kau jangan dekat dengan aku, Okay, memang relax. aku lari. Okay, kita relax. Lepas tu, tenang. Okay. Dan Nurul, tepukkan. tepukkan. Tepukkan, Okey, tepuk. nampak? Ini menunjukkan Gas dah tak takut dengan ular. Cuba gas letak kat atas ni. Kata tak takut. Itu kita akan cuba untuk edisi akan datang. Okey? Sudah ya. Okeylah sampai sini. Okey guys. Okey sampai sini saja segmen kita untuk ular peliharaan kita hari ini, haiwan eksotik. Terima kasih sekali lagi Encik Salihin yang sudi berkongsi hobi anda dalam Terima Borak kasih. Tesipeng. Terima kasih Encik Salihin. Diharapkan agar orang kata minat terhadap haiwan Pecinta, eksotik ini ya. menjadi inspirasi kepada mereka di luar sana. Apa-apa pun haiwan yang kita pelihara, yang penting kita punya semangat cintakan kepada haiwan tu. Betul? Ya, lebih banyak topik menarik selepas ini dalam Borak Tesipeng. Ya Allah. Kembali dalam Borak Tesipeng. Okey, kalau semalam Gas ada bercakap pasal terendak Brunei. So hari ini Zel akan bercakap mengenai salah satu lambang yang bersejarah bagi masyarakat Melanau, iaitu Jerunai atau lebih dikenali sebagai Klideng atau Kelideng. Tak tahu mana satu pronunciation yang betul. Kalau tak silap saya Klideng. Mungkinlah Klideng. Klideng kot. Tapi maaf ya kalau kami salah sebut sebab saya bukan Melanau, sebab tu saya tak pasti. Jerunai ni sebenarnya dalam bahasa Melayu tu maksud dia apa sebenarnya? Jerunai ni bermaksud dia adalah Kubur. bukan. Dia adalah tempat persemadian bagi orang-orang bangsawan masyarakat Melanau. Kita punya tema hari Ahad ni memang tema seram ke? Tadi ular. Tadi Osha dah takut pasal ular. Sekarang ni kita cakap pasal tempat persemadian. Oh, okey. Saya difahamkan kalau kubur, kebiasaannya kita tahu kubur ini berada di atas tanah. Tapi uniknya Jerunai ni, ianya tergantung, yang mana saya difahamkan mayat akan dimasukkan di dalam dia selama 100 hari dan abu mayat yang berada di dalam kubur tergantung itu akan dimasukkan ke dalam.
Jurunai. Oh, seram. Seram Okay, guys, seram. kalau seram. orang nak tahu juga, Jurunai ni juga diperbuat daripada kayu belian. Bukan kayu sebarang kayu, kayu belian sebab kayu belian ni dia jenis tahan panas. Tahan panas, tahan Adakah hujan. orang bangsawan je yang Ya, memang hanya orang bangsawan. Oh. Tapi nak tahu pasal Jurunai ni, dia dalam tiang tu dia ada ditebuk 2 atau 3 lubang di mana dia akan ditempatkan bangsawan dan juga hamba abdi dia. Oh, maksudnya dalam satu jerunai tu seorang ataupun Ramai. dimasukkan ramai, 2-3 orang? Lebih kurang macam tu lah, 2 atau 3 orang. Adakah Jurunai ini masih lagi diamalkan pada masa sekarang? Masa sekarang tidak lagi diamalkan sebab Jurunai ni tradisi dia telah dihapuskan beratus-ratus tahun dahulu. Wah, memang hari ini memang ya, agak seram sebenarnya. Seram kan? saya tak terkata. Tadi ular, sekarang tempat persemadian. Memang menguji keimanan betul lah hari ini. Jadi kita nak bawa penonton, Betul. kita saksikan bingkisan mengenai Jurunai. Saksikan. Okey, kita sekarang berdiri di Jurunai Bersungau. Okey, dekat Kampung Telian ni kita lebih kurang ada 5 biji Jurunai yang masih berdiri. Okey, dan setiap Jurunai itu ada kisah-kisah dia tersendiri. So yang sebagai contoh Jurunai ni, setelah tadi buat upacara mendirikan Jurunai, so perempuan yang dijadikan korban akan diikat di atas Jurunai. Selepas tu dia menangislah, merayu meminta air dari orang kampung. And then pada satu hari itu ada seorang pedagang yang melalui sungai ni, and then dia mendengar suara tangisan perempuan tadi. So dia pergi selamatkan. Menurut cerita juga, ini adalah Jurunai yang terakhir yang didirikan semasa zaman Bruk. Untuk Mekah, setiap April kita ada pesta kaul. Pesta kaul ni adalah pesta menjamu ipok. Okey. Bagi mengekalkan monumen-monumen ataupun artifak ini, kita harap mendapat kerjasama dari pihak-pihak yang berkaitan dapat menolong kita mengekalkan benda ni lah. Sebab benda ni adalah salah satu budaya yang unik untuk orang Melanau, Mekah amnya. Seperti cerita oral ataupun cerita lisan yang diturunkan dari turun-temurun, apabila si mati itu berketurunan yang bangsawan, okey, mayat beliau akan dibiarkan di dalam rumah selama 3 hari. Selepas 3 hari, mayat mendiang akan disimpan di dalam keranda bergantung. Kalau di Mekah kita panggil dia saluang. Kalau di bahagian dalat orang panggil dia lungun. Dan di Melayu kan keranda bergantung. Okey, selepas 3 hari, so mayat tu akan dibiarkan di situlah. Okey, kalau untuk golongan bangsawan, mayat tersebut akan dibiarkan bergantung, and then mengambil penduduk-penduduk kampung tadi yang orang anak-anak buah golongan bangsawan tadi akan masuk ke hutan untuk mencari kayu yang besar dan sesuai untuk membuat Jurunai. Okey, kadang-kadang dia mengambil masa 100 hari hingga ke setahun untuk membuat Jurunai itu. Okey, selepas Jurunai itu siap diolah, okey, pada upacara mendirikan Jurunai, ataupun kita ada satu upacara yang kita panggil upacara menulang. Kita mengutip tulang yang dalam keranda bergantung tadi dan akan disimpan di dalam tempayan yang disediakan di Jurunai lah. Okey, semasa proses mendirikan Jurunai, seorang korban budak lelaki akan disimpan di lubang dan Jurunai akan didirikan. Okey, selepas itu mayat bangsawan tadi akan disimpan di tempayan, and then seorang perempuan akan dijadikan korban untuk menjaga tuannya. Perempuan korban tu adalah hamba kesayangan kepada si bangsawan.
Itu sahaja bingkisan mengenai Jerunai. Oh, macam itulah sejarah rupanya. Kita ingatkan seram, tapi rupanya ada elemen-elemen sejarah daripada kaum Melanau yang menjadi lambang kaum itu sendiri dan sebenarnya menjadi tarikan kepada pelancong-pelancong daripada luar negara. Dan nampak gayanya sampai di sini sahaja kami bersama anda yang telah menonton. Terima kasih kita ucapkan. Okey, kita akan jumpa lagi anda Pada minggu hadapan. Dan jangan lupa kalau anda punya cadangan ataupun komen yang anda kemukakan kepada kami, hantar sahaja di borak@tvstv.my. Mana tahu untuk edisi akan datang lebih banyak tetamu yang lebih menarik, topik yang lebih kita seronok untuk kita kupas bersama-sama hanya dalam Borak Teh Sipeng. Jumpa minggu depan.